Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Ahad 21 Ogos bersama saya Muhammad Azizur Rahim. Hampir 115 juta ringgit diperuntukkan bagi melaksanakan pelbagai projek di kawasan Parlimen Batang Sadong. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, antara projek tersebut ialah pembinaan projek tebatan banjir bernilai lebih 79 juta ringgit yang bakal menyelesaikan masalah hakisan tebingan Sungai Simunjan. Jelas Premier, projek mega dengan keluasan lebih 500 hektar itu dijangka dimulakan pada Februari tahun depan dan melibatkan pembinaan 3 fasa. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mengumumkan perkara tersebut di Simunjan ketika Majlis Perasmian Esplanade Simunjan yang bernilai 1.5 juta ringgit. Dalam pada itu, katanya 45 juta ringgit pula telah diluluskan bagi projek rumah mampu milik dengan keluasan lebih 32 hektar. Manakala bagi menyelesaikan isu bekalan air di Simunjan pula, beliau telah meluluskan projek yang melibatkan bekalan daripada Samarahan dan Serian. Menurut beliau, dengan adanya bekalan daripada kedua-dua bahagian tersebut, ia bakal memastikan bekalan air di Simunjan sentiasa ada. Dalam pada itu, Premier turut menggesa penduduk Simunjan untuk mengekalkan perpaduan sedia ada bagi memastikan kesinambungan pembangunan di kawasan tersebut. Pertumbuhan kanak-kanak seharusnya dikembangkan dengan pelbagai potensi ke arah melahirkan modal insan berkualiti. Menteri Pengangkutan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, tidak dinafikan pencapaian dan kecemerlangan akademik penting. Namun potensi mereka dalam menggilap bakat mereka selain bidang akademik juga perlu diambil perhatian. Datuk Seri Lee memberitahu mengambil contoh penyertaan kanak-kanak dalam acara sukan, kegiatan ini memerlukan kemahiran, ketangkasan serta tenaga. Daripada itu, katanya, ia dapat membentuk kepribadian kanak-kanak menjadi seorang yang berfikiran positif, rasional selain berkeyakinan tinggi dan tidak mudah putus asa. Tambahnya, melalui aktiviti sukan ini juga, aspek psikomotor kanak-kanak yang melibatkan beberapa prinsip asas seperti kekuatan, kelenturan, daya tahan kardiovaskular dan otot, ketangkasan, kepantasan dan kelajuan dapat dipertingkatkan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Hari Potensi Kanak-kanak Tabika Kemas peringkat Zon 5 tahun 2022 di Dewan Sekolah Kebangsaan Agama Miri. Kemas Sibuti muncul johan pertandingan gerak kreatif peringkat Zon 5 dan akan mewakili Kemas Negeri Sarawak ke Hari Potensi Kemas peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Perak. Manakala tempat kedua dimenangi Kemas Miri dan Kemas Hulu Rejang tempat ketiga. Penganjuran kali ini juga turut disertai Kemas Bintulu dan Kemas Baram. Memantapkan sumber tenaga mahir dalam profesyen teknikal dan vokasional merupakan antara agenda utama pendidikan negara. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Majang Renggi, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Samalaju memberitahu ia dapat dilihat menerusi penganjuran Karnival Latihan Kemahiran TVET dan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM. Datuk Majang berkata ini kerana Karnival TVET dan STEM menyediakan pelbagai aktiviti yang memberi pendedahan kepada golongan sasar. Sudah sampai masanya TVET menjadi pilihan utama para belia dalam mempersiapkan diri mereka untuk masa depan. Justru diharapkan bahawa bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET dapat menjadi pemangkin utama dalam membangunkan ekonomi negara menerusi permakasaan sumber tenaga manusia. Dalam majlis sama, Pengarah Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional Zanariah Ahmad berkata Kolej Vokasional di Sarawak menawarkan 7 bidang pengajian yang diiktiraf dan dipantau oleh agensi serta badan pengiktirafan di Malaysia. Antaranya Agensi Kelayakan Malaysia, Lembaga Teknologi Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Majlis menandatangani nota bersama ataupun MOU antara Kolej Vokasional Bintulu dengan syarikat-syarikat berkepentingan.
Mereka berkata demikian pada majlis perasmian Karnival TVET dan STEM KV Bintulu. Warga emas yang layak dan memenuhi syarat adalah digalak untuk segera memohon kenyalang Gold Card KGC. Ia penting memandangkan banyak manfaat yang boleh dinikmati oleh pemegang kad untuk kesejahteraan hidup mereka. Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga Dayang Norazah Awang Soho berkata KGC adalah inisiatif kerajaan negeri dalam menjaga kebajikan warga emas. Ia juga satu bentuk penghargaan daripada kerajaan terhadap sumbangan golongan berkenaan dalam pembangunan negeri ini. Antara manfaat yang dinikmati oleh pemegang kad termasuklah diskaun rawatan di klinik dan hospital, diskaun penerbangan dan pengangkutan awam, perlindungan insurans serta bantuan khairat kematian. Selain itu, pemegang kad juga dapat menikmati diskaun untuk pembelian ubat di farmasi dan membeli belah di kedai-kedai rakan strategi KGC. Dalam pada itu, Dayang Norazah berharap warga emas kekal aktif dalam pembangunan sosial sesebuah komuniti. Katanya, walaupun mereka adalah golongan yang telah bersara dalam perkhidmatan masing-masing, namun ramai yang masih mampu menyumbang idea dan pengalaman untuk kemajuan masyarakat setempat. Dayang Norazah Awang Soho berucap pada program Golden Fun Walk di Sri Aman. Program anjuran bersama Pusat Perkhidmatan Warga Emas Sri Aman dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat disertai kira-kira 200 warga emas termasuk golongan belia dan kanak-kanak. Sebanyak 1,500 anak pokok spesies tempatan iaitu bintangur, kapur dan meranti ditanam di hutan simpan Sambal Simunjan. Aktiviti penanaman pokok itu dilakukan semalam dalam satu acara anjuran Jabatan Hutan Sarawak JHS dengan kerjasama Institut Kepimpinan Perkhidmatan Awam Sarawak LI yang melibatkan 50 kaki tangan kedua-dua agensi tersebut. Menurut pemangku Ketua Pegawai Eksekutif LI Fang Zhejiang, program penanaman pokok ini merupakan salah satu daripada tanggungjawab sosial korporat CSR mereka untuk sama-sama tampil memelihara dan menjaga hutan serta sumbernya di negeri ini. Tambahnya, pihak LI bercadang untuk mengangkat mana-mana kawasan yang bersesuaian bagi melaksanakan aktiviti penanaman pokok pada masa akan datang serta bersedia menjadi rakan strategik seperti JHH untuk menjayakan program berkenaan. Selain itu, katanya program Sumpama itu bagi menyahut seruan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri bagi menghijaukan bumi Sarawak di bawah program penghijauan Malaysia Greening Sarawak Campaign dan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Program tersebut telah dirasmikan oleh Timbalan Pengarah JHS Jack Liam yang mewakili pengarahnya Dato' Hamdin Muhammad. Polis mengingatkan masyarakat awam agar tidak membuat sebarang spekulasi berkaitan penularan rakaman video di media sosial baru-baru ini yang mendakwa seorang suspek telah dipukul ketika ditangkap oleh sekumpulan orang awam. Menerusi kenyataan media, Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmon Bajah memaklumkan pihaknya telah mengesan rakaman video berdurasi 14 saat tersebut yang tular di ruangan media sosial Facebook. Jelasnya, polis telah mengesahkan tangkapan tersebut adalah berkaitan seorang suspek yang ditahan oleh orang awam kerana disyaki mencuri di sebuah tapak pembinaan di kawasan Masjah Kuching. Pihaknya juga mengesahkan suspek telah diserahkan kepada polis dan satu kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 379 Kanun Keseksaan. Suspek kini direman sehingga 24 Ogos. Sambutan Hari Belia Negara peringkat negeri Sarawak 2022 yang akan diadakan di Miri adalah bagi memberi pengiktirafan kepada golongan belia atas sumbangan mereka dalam pembangunan negara. Pegawai Belia dan Sukan Bahagian Miri, Roli Lagir berkata, program ini dijangka dirasmikan oleh Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Sarawak. Pembangunan Usahawan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah.
Ujar Roli, Miri amat bertuah kerana program besar tersebut julung kali akan diadakan di bahagian itu. Bersempena Hari Belia Negara ini juga, beliau mempelawa masyarakat di Miri untuk sama-sama memeriahkan program tersebut yang akan diadakan di Institut Kemahiran Belia Negara Miri. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program kayuhan santai Saberkas di Miri. Seramai 40 orang peserta menyertai program kayuhan sejauh 5 km anjuran Saberkas Piasau ini yang merupakan antara program bersempena Hari Belia Negara peringkat negeri Sarawak. Penjagaan kesihatan dalam kalangan anggota polis penting walaupun sibuk melaksanakan tugas dan amanah. Ketua Polis Daerah Miri ACP Alexon Nagacabu berkata kesihatan anggota perlu dititikberatkan bagi memantapkan sistem penyampaian yang baik kepada masyarakat. ACP Alexon menjelaskan ke arah itu penganjuran sukan seperti kejohanan bola sepak dalam membentuk anggota yang sihat selain meningkatkan semangat perpaduan. Sejajar dalam usaha kita untuk mewujudkan perkhidmatan awam yang bukan sahaja berkualiti dalam penyampaian perkhidmatan, malah aktif dalam sukan dan riadah. Beliau berkata demikian pada kejohanan bola sepak Piala Ketua Polis Daerah Miri di Padang Majlis Bandaraya Miri. Beliau berkata kejohanan tersebut antara lain bertujuan untuk mengeratkan silaturahim dalam kalangan warga polis daerah Miri selain memupuk semangat berpasukan dan kesukanan. Pada kejohanan tersebut, pasukan polis Balai Pusat Miri berjaya membenamkan pasukan campuran dari Balai Polis dan Keselamatan Awam 2-0. Saudara, berita pagi Sarawak edisi Ahad 21 Ogos berakhir di sini. Bersama kita semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Ayuh kibarkan jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia. Jumpa lagi.